Assalamualaikum 4 April 2024. Serangan semalam di Iran dari info yang boleh dipercayai. General Zaidi KIA kill in action. Al-Fatihah untuk dia dan teman-teman dia. Dan serangan ini ada 3 lagi orang penting dalam serangan ini. Yang pertama, General Quds Force untuk Palestin, untuk memberi senjata kepada Palestin. Dan yang kedua, General Quds Force yang supply senjata untuk Iraq. Dan yang ketiga, General Quds Force yang supply senjata untuk Yaman. Dan Iran kena fikir strategi yang lebih baik lepas ini. Jangan meletakkan orang penting mereka di satu tempat. Ini kerana maaf di negara Arab sendiri banyak orang yang korup yang akan menjual maklumat tentang orang-orang penting Iran ini. Ini adalah pelajaran untuk Iran. Israel sendiri akan memikirkan apa yang Iran akan lakukan lepas ini. Dia terfikir apa yang Iran akan lakukan. Kerana walau Houthi sendiri dah ada hypersonic missile. Ini adalah kelemahan kita bukan baru tahu yang general-general Iran selalu dibunuh di Syria. Bukan seorang General Sulaimani pun dibunuh di Iran. Ini pun Iran masih tak cubalah jangan sampai meletakkan orang-orang yang penting ni di tempat yang terdedah, yang bahaya. Dan apapun ini adalah satu tamparan untuk Iran, dan lepas ini Iran kena lebih berhati-hati belajar dari Rusia. Kerana 2 tahun perang Ukraine, orang penting Rusia seperti Lavrov dan yang lain-lain masih lagi ketua Wagner yang baru, yang menggantikan Wagner Prigozhin masih hidup sampai sekarang. Tapi kita pun tak tahu, kita pun tak dengar cerita mereka. Seperti yang pengganti Wagner yang baru tu. Kita pun tak tahu di mana, di Afrika ke, di Belarus ke, kita pun tak tahu. Tapi tetap pergerakan mereka masih utuh. Dan bukan pertama kali kita mendengar General Iran dibunuh. Dan kita doakanlah jangan terjadi lagi lah. Intelligent war juga penting dalam perang. Dan kita Malaysia kena belajar apa yang berlaku di dunia ini sekarang, teman-teman. Bukan hanya mendengar, tapi ini adalah pelajaran. Iran sudah mula dengan menyerang minyak dunia yang naik RM90 setong semalam. Ini adalah serangan yang paling cepat, dan Iran akan melakukan serangan lepas ini dengan lebih berat. Dan ekonomi dunia akan terasa teman-teman. Kita rakyat Malaysia masih dalam keadaan yang tak terlalu berat. InsyaAllah jangan takut, jangan risau. Jadi jangan terlalu resah. Ini gajah lawan dengan gajah, dan Malaysia masih dalam negara yang tak menyokong World War III. Dan kita belajarlah apa yang terjadi. Dan juga dia Harakam Al-Jabi Hizbullah. Dari Harakam Al-Jabi Hizbullah berkata mereka akan meneruskan serangan terhadap kepentingan askar Israel, dan pemimpin Iran Khomeini berkata yang jadikan setiap hari Jumaat selepas ini adalah hari pejuang melakukan serangan terhadap Israel. Lebih lagi. Dan Gaza hanyalah satu cara untuk pejuang-pejuang ke Jerusalem. Bukan lagi ke tepi Jerusalem ke apa, tidak. Mereka nak jadikan ibu negara Palestin sekarang adalah Jerusalem. Mereka punya target barulah. Dan pejuang-pejuang Iraq juga berkata mereka akan menghalau US dari Iraq kerana inilah akar yang menyebabkan masalah di dunia Arab. Tempoh hari kita dah dengar pejuang-pejuang Iraq Syria ada menyerang kem askar US di Iraq dan Syria. Tapi alih-alih cerita ni dah berhenti kerana US minta tolong dengan Iran supaya menasihati pejuang-pejuang ini supaya jangan menyerang kepentingan askar US di Iraq dan Syria. Jadi Iran dah lakukan apa yang US nak.
Jadi serangan ini diberhentikan kepada kem-kem askar US di Iraq dan Syria. Dan sekarang apa dah jadi? Iran kena makan dengan Israel dengan serangan pembunuhan di kedutaan. Jadi macam mana ni? Kau nak aku tolong kau, sekarang kau pula biarkan Israel menyerang aku punya kedutaan Iran. Jadi lepas ni dah tak ada maaf lagi lah. Dah tak ada maaf lagi untuk Iran. Iran pun takkan kerana kepentingan US di Iran dan Syria, askar-askar mereka menjaga tempat curi minyak. Mereka mencuri minyak Iraq dan Syria. Sebab tu pejuang-pejuang Iraq cakap ini adalah akar dia. Duit yang mengalir keluar daripada Iraq dan Syria. Jadi ini adalah akar dia. Lepas ni mereka akan menyerang dengan lebih kuat lagi. Hasan Nasrullah berkata kalahkan Israel adalah projek yang akan diteruskan dan tidak akan berhenti membantu memberi senjata kepada pejuang-pejuang di tanah Arab. Dan juga kita cerita sedikit tentang dari Politico artikel. NATO Stoltenberg berkata dia dah dapat cara untuk NATO kebal dari Donald Trump. Dan $100 bilion boleh diberikan kepada Ukraine untuk 5 tahun. Kira semua pejabat askar NATO akan dipindahkan ke Jerman dan duit 100 bilion akan dipindahkan ke NATO. Dan 100 bilion ni akan diberikan kepada Ukraine dalam masa 5 tahun. Ini idea dia kerana dia nak NATO kebal daripada Donald Trump. Pasal dia tahu Donald Trump akan setiap bulan tutup terus NATO lah. Tapi mereka sebelum pilihan raya hujung tahun ni, mereka kena buat projek ni. Kalau idea ni bagus, mereka akan teruskan lah. Jadi $100 bilion ni bukan pergi ke Ukraine saja. $100 bilion ni akan pergi kepada warmonger, akan dibahagikan sama rata kerana mereka nakkan keuntungan dari perang Ukraine ni. Sebab tu mereka minta 61 bilion, dia minta 100 bilion kerana mereka nak keuntungan dalam perang ini. Kerana mereka tahu mereka dah kalah. Sebab tu mereka nak duit seleput, ambil gulung tikar dah jalan. Tinggalkan Ukraine macam tu, mentah-mentah. Macam mana Afghanistan ditinggalkan, macam tu lah mereka nak tinggal Ukraine sekarang. Yang penting sekarang keuntungan 100 bilion dengan 61 bilion tu mereka nak ambil sekarang. Warmonger dunia mereka nak ambil sekarang keuntungan itu. Sebab itulah mereka terdesak sangat nakkan duit tu, teman-teman. InsyaAllah kalau ada berita yang terbaru serangan terhadap Israel, ada lagi sedikit cerita tentang Israel. Penunjuk-penunjuk perasaan dah berada di depan rumah Netanyahu. Mereka ganas sehingga kan ada seorang penunjuk perasaan naik parachute terbang di atas rumah Netanyahu dan masuk ke dalam kawasan rumah Netanyahu tanpa dibunuh oleh askar-askar yang berada di sana. Dan parti politik sekarang dengan army Israel bertekak. Macam mana anda boleh benarkan yang terjun daripada payung terjun ni masuk ke kawasan rumah Netanyahu? Dan ini adalah membahayakan nyawa Netanyahu satu hari nanti. Mereka bertekak antara askar dengan ni. Kerana penunjuk perasaan dah tak boleh tahan juga di Israel. Rakyat Israel pun dah tak boleh tahan juga. Kerana mereka tahu mereka akan kalah. Assalamualaikum. Hurrah everybody.